Penat ke? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang menonton episod Diary Ayah pada kali ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah selalu. Amin. Bagi anda yang pertama kali di sini, selepas selesai tontonan anda, jangan lupa untuk memberikan sokongan dengan menekan butang subscribe, like, share atau komen. Anda juga boleh mengaktifkan simbol loceng selepas subscribe nanti untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila video baru kami keluar. Hari ini 3 September 2020, saya membawa keluarga kecil saya ke IKEA Ceras Kuala Lumpur. Kali ini saya membawa bersama ibu mertua saya, adik ipar saya Pilar dan anak asuhan isteri saya iaitu Adra. Kami ingin melihat dekorasi rumah di dalam IKEA di sini dan dalam masa yang sama mengambil inspirasi kejayaan IKEA di seluruh dunia. Siapa tahu jika Allah mengizinkan kita untuk menceburi bidang perniagaan, betul tak? Tepat pukul 5.30 petang kami tiba di IKEA Ceras. IKEA yang telah membuat pembukaan rasmi pada Khamis 19 November 2015 ini adalah cawangan kedua di Malaysia. Sehingga ke hari ini, IKEA Malaysia sudah ada membuka 4 cawangan. Selain IKEA Ceras di Kuala Lumpur, cawangan lain adalah IKEA Damansara di Selangor, IKEA Tebrau di Johor dan yang terakhir adalah IKEA Batu Kawan di Penang. Pakai emas. Ya, kakak. Pakai emas. Jangan buka, jangan tarik. Jangan pakai. Polis tangkap. IKEA Ceras Kuala Lumpur ini meliputi ruang membeli belah seluas 42,000 meter persegi dan merupakan 20% lebih besar dari cawangan pertama Malaysia yang terletak di Mutiara Damansara Petaling Jaya, Selangor. Sehingga Jun 2019, IKEA telah membuka 433 buah cawangan di 52 buah negara. Kebanyakan cawangan sedunia IKEA dipegang milik oleh Inca Holding, antara 40 buah yayasan terkaya di dunia. Cawangan di Malaysia dan Singapura dipegang syarikat franchise Ikano, manakala cawangan di Indonesia dipegang oleh Dairy Farm. Cerita IKEA bermula pada tahun 30 Mac 1926 apabila lahirnya seorang bayi yang diberi nama Ingvar Kamprad di Småland di selatan Sweden. Apabila berumur 5 tahun, Ingvar Kamprad mula menjual mancis di kejiranannya. Dan semasa berumur 7 tahun, beliau telah mula merantau keluar untuk berniaga menggunakan basikalnya. Beliau mendapati dengan membeli mancis dalam kuantiti yang banyak di Stockholm dan menjual secara berasingan dengan harga yang rendah, namun masih mendapat memberi keuntungan. Daripada mancis, beliau mengembangkan perniagaan dengan menjual benih bunga, kad ucapan, dekorasi pokok Christmas dan pensel serta pen. Semasa berumur 17 tahun pula pada 1943, Ingvar Kamprad telah mula mengasaskan IKEA. Ketika itu, kebanyakan penduduk Småland hidup dalam kemiskinan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Disebabkan perkara inilah, penduduk Småland dikatakan berjimat cermat dan inovatif dengan pendekatan yang bersungguh-sungguh.
untuk mencari penyelesaian masalah setiap hari. Ingvar bermula dengan menjual barangan seperti pen, dompet dan bingkai gambar. Pada tahun 1951, Ingvar yang berpendapat produk perabot yang cantik seharusnya dapat dimiliki oleh semua golongan. Jadi, dia pun menawarkan reka bentuk dan fungsi perabot yang baik pada harga yang rendah apabila membuka IKEA. Harga dalam katalog IKEA yang pertama sangat rendah sehingga menyebabkan orang pada mulanya ragu-ragu tentang kualiti produk. Jadi, Ingvar memutuskan untuk mengubah bengkel lama di Almhult menjadi ruang pameran di mana orang boleh melihat dan juga mencuba produk sebelum membuat pesanan. Buat pengetahuan anda, IKEA merupakan akronim daripada nama pengasasnya sendirilah, iaitu Ingvar Kamprad. Ladang di mana dia membesar iaitu Älmtaret dan kampung berdekatan tempat asalnya iaitu Agunnaryd di Småland, Sweden Selatan. Logo IKEA juga sudah bertukar sebanyak 5 kali sebenarnya, iaitu pada tahun 1951, 1954, 1967, 1981 dan 1983 yang kekal sehingga hari ini. Apabila berada di IKEA, pasti kita akan berasa kagum dengan dekorasi yang ada di sana yang dapat memberi kita inspirasi dalam hiasan dalaman rumah. Kisah-kisah Ingvar Kamprad dan IKEA sepatutnya menjadi inspirasi kepada kita, terutamanya orang Melayu, untuk mendidik anak-anak sejak dari kecil untuk berusaha. Itulah yang saya ingatkan diri saya apabila melihat anak-anak saya. Semoga mereka menjadi orang yang berjaya yang akan mendaulatkan agama, bangsa dan juga negara. Orang Melayu ni adalah satu bangsa hebat satu ketika dahulu. Selain hebat, kita juga adalah bangsa yang kreatif. Sejarah seni ukir di tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan, iaitu dalam sejarah Melayu, di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu, dan saya rasakan lebih lama lagi daripada itu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran, bukan sahaja terhadap perabot-perabot, tetapi juga di rumah kediaman, malah sehingga ke istana-istana. Sultan-sultan Melayu pada zaman dahulu memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan dan menghidupkan suasana seni ukiran. Hingga kini, peninggalan istana-istana lama memperlihatkan betapa indah dan uniknya ukiran-ukiran yang diterapkan pada istana-istana tersebut. 3 teknik utama dan gaya di dalam seni ukiran Melayu yang boleh dipraktikkan kepada perabot ialah ukiran larik, ukiran tebuk timbul dan 2 jenis ukiran tebuk tembus yang dipanggil sebagai ukiran tebuk tembus bersilat dan ukiran tebuk tembus tidak bersilat. Teknik-teknik itu dilengkapkan lagi dengan pola ukiran yang juga ada 3 jenis utama, iaitu pola bujang, pola lengkap dan pola pemidang. Anda boleh bayangkan jika reka bentuk perabot-perabot yang canggih dimasukkan dengan elemen ukiran Melayu, betapa hebat dan eksklusifnya produk kita, dan pasti mendapat permintaan lebih tinggi jika dipasarkan dengan betul. Penat ke? Hampir tidak sedar, sudah hampir 2 jam kami semua di IKEA. Puas dapat melihat keindahan dekorasi dan reka bentuk perabot di sini. Anak-anak saya pun dah kepenatan dan meminta untuk dibelikan aiskrim.
Semoga episod kali ini dapat memberi ilmu dan inspirasi kepada anda yang menontonnya. Impian saya agar suatu hari nanti orang-orang kita akan mampu menjadikan negara kita tumpuan dunia seperti zaman kegemilangan Empayar Melaka dahulu, malah jauh lebih hebat. Amin. Sebelum pulang ke rumah, kami semua menikmati aiskrim soya yang dijual di IKEA ini untuk menunaikan permintaan anak-anak saya. Seperti biasa, terasa puas hati dapat tengok anak-anak bergembira mengenal dunia luar. Waktu pun sudah semakin gelap. Sudah tiba waktu untuk keluar dari IKEA. Jika ada rezeki dan kesempatan, kita berjumpa lagi ya IKEA. Kepada anda yang menonton, semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bye.